Penglibatan tentera Malaysia di dalam pertempuran Mogadishu, Somalia atau sering dirujuk sebagai Black Hawk Down apabila sekumpulan tentera Amerika Syarikat yang menyertai misi UNOSOM II telah bertempur di Pasar Bakara. Pertempuran ini ialah sebahagian daripada operasi Gothic Serpent yang didukung oleh PBB bagi mengekalkan keamanan di Somalia. Operasi kali ini menyaksikan sekumpulan askar Ranger Amerika Syarikat mendapat mandat daripada PBB untuk menangkap hidup-hidup seorang kepala pemberontak berhaluan kiri di Somalia iaitu Muhammad Farah Aidid. Aidid yang dikendaki kerana enggan bekerjasama dengan PBB justru menjalankan kempen serta provokasi dengan membunuh 15 anggota tentera Pakistan dengan tembakan mortar. Selain itu, dia juga telah menangkap serta membunuh beberapa orang anggota tentera PBB termasuk tentera Amerika Syarikat. Aidid terus melakukan kekejaman dengan melaksanakan sekatan terhadap beberapa sumber penduduk seperti makanan dan perubatan. Hal ini telah memberikan impak yang serius terhadap masyarakat, terutamanya wanita dan kanak-kanak. Pada 2 Oktober tahun 1993, askar Ranger Amerika Syarikat telah merangka untuk misi penangkapan ini. Namun, ada kepincangan yang berlaku di dalam misi ini yang dipandang enteng oleh pasukan ini apabila menyangkakan bahawa misi mereka akan selesai dengan segera setelah berjaya menangkap Aidid. Maka persiapan tempur yang ala kadar sahaja disiapkan dan mereka membawa peralatan yang seringan yang boleh. Menurut sumber, askar-askar Ranger ini hanya membawa bekalan peluru yang kurang daripada separuh dari jumlah yang diperuntukkan di dalam SOP mereka. Jadi mereka tiada rancangan jika misi mereka berlanjutan kerana sangat yakin bahawa mereka akan menangkap Aidid dan balik semula ke pangkalan. Sangkaan mereka meleset apabila Aidid tidak berada di lokasi pada masa yang telah dirancangkan iaitu di bangunan Hotel Olimpik pada 3 Oktober 1993. Pasukan Ranger telah mengepung bangunan itu manakala sepasukan lagi melaksanakan operasi menggeledah dari bilik ke bilik. Suasana menjadi tegang apabila mereka kelihatan janggal oleh penduduk di Pasar Bakara yang rata-rata memang menentang dan tidak menyukai kehadiran tentera Amerika Syarikat di negara mereka. Tambahan pula, mereka yang turun menggunakan helikopter dan lengkap bersenjata. Kehadiran mereka itu lantas disapa dengan semburan tembakan automatik ke arah askar Ranger yang sedang berkawal. Itulah permulaan berbalas tembakan yang berlaku dan akhirnya menjadi semakin keras. Di dalam keadaan tersebut, pertempuran yang berlaku turut menyaksikan 2 helikopter Black Hawk milik tentera Amerika Syarikat terus ditembak jatuh oleh pemberontak. Dengan serta-merta, mereka terus mendapat misi yang baru, iaitu pergi ke tapak helikopter yang terhempas itu untuk menyelamatkan kru serta mengawal tapak tersebut. Di sinilah mereka sedar bahawa mereka tidak bersedia untuk misi-misi seterusnya kerana kekurangan bekalan. Namun mereka tiada pilihan kerana keseluruhan Pasar Bakara sudah dikepung oleh pemberontak dan amat mustahil untuk bantuan untuk tiba bagi menyelamatkan mereka di dalam masa yang terdekat. Pergerakan mereka ke tempat helikopter terhempas menyaksikan mereka terpaksa bertempur sepanjang perjalanan, mengakibatkan beberapa askar Ranger Amerika Syarikat terkorban, manakala ramai yang lain mengalami kecederaan. Walaupun mereka berjaya merapat ke lokasi terhempas itu, namun bilangan peluru mereka semakin menyusut dan peluru yang tinggal hanya hujung-hujung sahaja untuk mereka bertahan. Keadaan mereka kini sangat tidak mengizinkan mereka untuk terus bertempur sehingga ulang bekal tiba. Usaha untuk ulang bekal justru diasak teruk oleh pihak pemberontak. Selain itu, sebanyak 2 kali percubaan untuk mengeluarkan mereka melalui jalan darat dan 2 kali melalui jalan udara. Namun, kesemuanya gagal dan hanya meningkatkan lagi jumlah korban. Menjelang malam, keadaan mereka bertambah buruk apabila kesemua mereka terpaksa berlapar dan dahaga, di samping terpaksa merawat rakan-rakan mereka yang telah cedera. Mereka kini betul-betul bersendirian, terdesak dan sekali-sekali diharu oleh bedilan-bedilan pemberontak menimbulkan rasa panik kepada semua askar Ranger Amerika Syarikat itu. Di Force Headquarters, beberapa siri perjumpaan sedang direncanakan. Pihak pemerintah tentera Amerika Syarikat meminta kebenaran kepada Force Commander untuk meminjam kenderaan berperisai daripada mana-mana batalion yang memilikinya. Ternyata Malbatlah yang memiliki kenderaan jenis itu dengan jumlah yang lebih daripada cukup untuk membawa ke semua askar Ranger Amerika Syarikat yang terperangkap di Pasar Bakara.
Hasrat tersebut segera disampaikan kepada Komandan Malbat iaitu Colonel Abdul Latif. Namun Colonel Latif tidak bersetuju kerana kenderaan perisai jenis kondo memerlukan anggota yang betul-betul mahir untuk mengendalikannya. Jadi amatlah mustahil untuk askar Amerika menjadi cekap memandu kondo di dalam masa hanya beberapa jam sahaja. Setelah beberapa siri perjumpaan, Colonel Latif bersetuju untuk menghantar 11 pegawai, 141 anggota bersama dengan kenderaan-kenderaan mereka pada tengah malam 4 Oktober 1993. Trup mekanis Malbat telah pun bersiap sedia untuk meninggalkan pangkalan. Kesemua kondo dikemudikan oleh anggota-anggota Malbat yang sangat berpengalaman. Konvoi ini didahului oleh 2 buah kereta kebal milik tentera Pakistan sebagai kumpulan pelindung hadapan. Namun, Pakistan menarik diri di saat akhir kerana mereka tidak memiliki alat pandang malam NVG. Maka, Malbat hanya bersendirian sekarang di dalam gelap untuk menyelinap di lorong-lorong gelap di Pasar Bakara itu. Ketibaan Malbat di Pasar Bakara memang menyangkakan bahawa mereka juga disapa dengan hujan-hujan peluru yang lurus menuju sasarannya. Dari dalam jelas kedengaran dentingan-dentingan peluru yang menghambat dinding kondo namun tidak tembus. Kini mereka telah berada di Pasar Bakara dan satu-satunya kemudi yang mereka ada untuk menunjuk arah lorong-lorong ialah sebuah helikopter Amerika Syarikat yang berada di udara dan perhubungan melalui radio. Malbat kini tidak bersendirian. Mereka telah dibantu oleh gunship iaitu helikopter Little Bird yang bersedia untuk memberi bantuan tembakan dari udara. Malbat kini telah tiba di tengah-tengah Pasar Bakara dan pertempuran sebenar baru saja bermula apabila trup Malbat diasak dengan lebih hebat dari segenap arah. Diperkatakan bahawa Malbat telah menembak lebih 200,000 butir peluru pada malam itu sebagai tembakan pertahanan. Ketika mereka tiba di satu lokasi di Pasar Bakara, sebuah kondo Malbat dimamah sebutir RPG dan menembusi dinding kenderaan tersebut. Kejadian ini telah mengorbankan seorang anggota Malbat iaitu Kopral Mat Aznan dan mencederakan 8 yang lain. Namun, berkat latihan dan profesionalisme yang ada di dalam setiap anggota Malbat, perkara itu dapat diselesaikan dengan waktu yang singkat sahaja. Seterusnya mereka beredar untuk meneruskan misi mereka. Menjelang pagi 4 Oktober, pasukan ini telah tiba di sebuah lokasi yang selamat. Setelah beberapa ketika, mereka sampai di lokasi persembunyian askar Ranger Amerika Syarikat dan terus mengambil kedudukan pertahanan keliling serta berjaya menyelamatkan kesemua askar Ranger Amerika Syarikat yang terperangkap itu. Misi ini bukan sahaja sukar tetapi sangat bahaya, namun ianya telah dilaksanakan dengan jayanya oleh para jurid negara iaitu daripada pasukan Malbat. Ternyata peristiwa ini telah mengangkat martabat Angkatan Tentera Malaysia di mata dunia sebagai sebuah pasukan yang mampu untuk melaksanakan pelbagai misi. Anggota-anggota Ranger daripada Amerika Syarikat sendiri secara peribadi telah mengucapkan terima kasih kepada anggota-anggota Malbat yang terlibat dan menyatakan bahawa jika bukan kerana misi ini, sudah tentu mereka tidak dapat keluar dari lokasi dengan selamat.